Hai dan Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang kertas kajian kami yang bertajuk Cabaran Black Ekonomi dan Rasuah dalam Melestarikan Etika dan Peradaban Manusia. Yang pertama sekali, apa itu Black Economy? Black Economy juga terkenal dengan istilah underground economy, shadow economy, informal economy atau yang biasa kita dengar black market. Okey? Contoh-contoh black market ataupun black economy ni penjualan penyeludupan dadah, penjualan judi, pinjaman wang haram dan sebagainya. Kalau kita faham daripada istilah black economy itu sendiri, aktiviti yang sah juga boleh menjadi haram. Sebagai contohnya jual beras, tak salah pun nak jual beras, tapi dia akan masuk black market bila beras yang dijual tu beras yang diseluduk. Kan biasa kita dengar beras yang diseluduk daripada Thailand ke Malaysia, bukan setakat beras, tepung, makanan harian. Tapi biasanya dalam black economy ni benda yang diseluduk adalah dadah, benda-benda yang haram untuk dijual, benda-benda yang memang sedia haram untuk dijual. Okay, next kita pergi kepada rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah maksud istilah rasmi dia membatalkan kebenaran dan menegakkan kebatilan. Ataupun nak senang faham, rasuah ni menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri sendiri. Kan biasa kita dengar rasuah. Okey, antara contoh-contoh rasuah, wang hadiah, jawatan, bonus. Okey, sebagai contoh rasuah ni polis lah yang biasa kita dengar. Bila polis saman orang dan orang tu tak nak kena saman, orang tu bayar kat polis, dia bagi duit. So polis tu pun terima. So dikira terima rasuah dan tak bagi saman dekat orang tu. Itulah menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri sendiri. Itulah rasuah. Assalamualaikum, nama saya Nurhani Zahira dan sekarang saya akan membentangkan penyataan masalah dan objektif bagi kertas kerja kajian ini. Menginjaknya kita ke tahun 2020, kita menjangkakan dunia semakin maju, teknologi semakin canggih dan juga masyarakat semakin bijak dalam mengadaptasikan diri mereka kepada perkembangan semasa. Tidak dapat dinafikan bahawa berkembangnya sesebuah peradaban ataupun sesebuah negara tersebut adalah bergantung kepada corak pemerintahan, kestabilan politik, ekonomi dan sosial dan juga bagaimana bersatu padunya rakyat sesebuah negara tersebut. Tetapi di sebalik imej sesebuah negara yang makmur sejahtera, pasti akan ada sesuatu sisi di mana tidaklah selalu mendapat perhatian ramai, selalu dipertayangkan kepada umum tentang sisi-sisi gelap ini, di mana faktornya itu mungkin disebabkan oleh rakyatnya tersendiri, dan hal ini sedemikian juga memberi kesan kepada etika dan moral seseorang itu, serta mampu melahirkan rakyat yang kurang berakhlak mulia. Salah satu isu yang masih mendapat perhatian tetapi tidak ramai yang mengendahkan isu ini adalah isu rasuah dan juga ekonomi gelap ataupun black economy. Ini dapat kita kaitkan dengan permasalahan kemerosotan etika di kalangan masyarakat, di mana ia mendorong masyarakat kita ini untuk melakukan aktiviti-aktiviti haram yang secara tidak langsung dapat memberi kesan kepada persekitaran dan juga imej negara kita tersendiri. Imej negara yang telah tercemar dapat anasir-anasir luar ataupun negara-negara luar untuk berusaha dan mengambil kesempatan bagi mempengaruhi pemikiran masyarakat kita dan juga pemikiran pemimpin-pemimpin kita. Dan hal ini demikian dapat mendorong kepada munculnya perpecahan kaum pada masa. Jadi permasalahannya di sini, apakah yang mendorong kepada isu rasuah dan black economy ini terjadi? Adakah ia disebabkan oleh faktor masalah peradaban yang masih lagi lemah akan corak pemerintahannya, ataupun disebabkan oleh budaya yang tidak baik, ataupun adakah ia disebabkan oleh sikap seseorang itu yang kurang terdedah dengan moral etika
yang sepatutnya dan dia dapat mempengaruhi pula orang-orang sekelilingnya. Dapat disimpulkan bahawa pengaruh seseorang itu memberi impak yang besar kepada orang lain apabila seseorang yang tidaklah berakhlak mulia ataupun kurang dari segi etika moralnya dapat memberi pengaruh yang besar terhadap seseorang itu, dan mungkin hal ini berleluasa kepada orang-orang lain dan dari situ terjadinya perkara-perkara di mana mereka melakukan kerja-kerja yang tidak sepatutnya, dan mungkin dari situlah juga lahirnya insan-insan ataupun rakyat-rakyat yang tidak beretika, yang kurang bermoral dan juga kurang berakhlak mulia. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan imej negara dan juga dapat mempengaruhi generasi-generasi muda yang kita gelar sebagai bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Jika rakyat bersatu padu dalam membanteras hal ini, membanteras isu rasuah dan juga ekonomi gelap, dan kita bersama-sama memupuk akhlak yang baik di antara masyarakat, kita melahirkan sebuah negara yang makmur, sejahtera dan rakyat yang bersatu padu. Dan juga imej negara akan dipandang tinggi oleh negara-negara lain di mana pemimpin sebuah negara itu dengan penuh amanah dan rakyat dapat hidup harmoni. Terdapat beberapa objektif yang telah kami pertengahkan di mana dapat membincangkan apakah tujuan kertas kerja kajian ini dilakukan. Pertama, isu rasuah dan ekonomi gelap yang berlaku di dalam negara. Kedua, membincangkan lebih dalam dan membincangkan apakah istilah rasuah dan juga ekonomi gelap, di samping membincangkan jenis-jenis dan juga jenis-jenis ekonomi gelap yang di dalam negara. Kita juga ingin merungkai apakah faktor atau punca terjadinya isu rasuah dan ekonomi gelap di dalam Malaysia, negara kita ini, selain membincangkan kesan dan cabaran rasuah dan ekonomi gelap yang berlaku di dalam negara ini dari pelbagai perspektif seperti individu, masyarakat dan perspektif yang terakhir adalah untuk membincangkan usaha dan cara untuk menghindari dan membasmi aktiviti rasuah dan ekonomi gelap yang berlaku di dalam negara. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Arifin. Okey, hari ini saya akan membentangkan kajian literatur mengenai isu-isu black ekonomi dan rasuah di Malaysia. Okey, seperti yang diketahui, kegiatan black ekonomi ini sebenarnya satu aktiviti ekonomi yang tidak tercatat dalam rekod pendapatan negara. Antara contoh kegiatan black ekonomi ini ialah pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, pembalakan haram, rasuah dan banyak lagi. Okay, daripada contoh-contoh black ekonomi ini, saya akan bakal mengupas 4 isu sahaja, iaitu mengenai pemerdagangan manusia, pembalakan haram, penyeludupan dadah dan rasuah yang berlaku di Malaysia. Okay, yang pertama iaitu berkenaan dengan isu pemerdagangan manusia. Okey, saya akan mengupas kajian kes yang dilakukan oleh Muhammad Naim Aziz, di mana beliau telah mengkaji isu-isu pemerdagangan manusia yang berlaku dekat Malaysia. Okey, antara pengisian utama yang dapat diulas dalam kajian ini ialah pemerdagangan manusia ini berlaku sebenarnya akibat oleh amalan rasuah yang dilakukan dalam kalangan Jabatan Imigresen Malaysia itu sendiri. Okey, menurut Muhammad Nasruddin Parzi pula, beliau menyatakan bahawa faktor berlakunya aktiviti ini sebenarnya berpunca daripada kesulitan birokrasi yang lahir dalam sistem pengurusan pekerja asing. Okay, apabila para majikan ini berada dalam satu situasi yang terdesak, maka diorang akan ambil jalan singkat dengan memberikan rasuah kepada pegawai-pegawai imigresen yang bertugas bagi mempercepatkan lagi proses permohonan pekerja asing ini. Okay, melalui kajian lepas ini, saya dapat mengetahui sebenarnya bagaimana black ekonomi ini berkait rapat dengan isu rasuah, kerana tanpa berlakunya rasuah, aktiviti black ekonomi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, kita akan melihat pula mengenai isu pembalakan haram. Okey, menurut Chan Ngai Wang,
Melalui penulisan bukunya, beliau telah menghuraikan bagaimana kegiatan pembalakan haram ini telah menjejaskan kualiti air di Malaysia. Okay, seperti yang berlaku di negeri Selangor, pihak berkuasa negeri Selangor telah menerima amaran secara berterusan mengenai isu pembalakan yang melampau ini, sehingga mengakibatkan kemusnahan terhadap tadahan air dan juga krisis air. Okay, namun negeri tersebut seperti tidak mengindahkan langsung akan amaran-amaran yang diberikan. Tak ada langkah yang diambil bagi mengatasi kekusutan tersebut. Okay, di sini kita dapat lihat bagaimana pihak berkuasa lebih mementingkan pembangunan ekonomi dengan melakukan pembalakan melampau sehingga membunuh sumber tadahan air bagi kehidupan manusia. Okey, ketiga, kita bakal melihat pula isu penyeludupan dadah di Malaysia. Okey, menurut kajian oleh Norita Anak Jubik, kedudukan geografi bumi Malaysia yang terletak antara Indonesia dan juga Filipina sebenarnya telah menyebabkan masalah ini berlaku secara mudah dan berleluasa. Okey, operasi oleh pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia saban tahun diadakan sebenarnya bagi menyekat kes penyeludupan barangan haram dan merampas barangan tersebut. Okay, menurut kajian ini, antara faktor utama berlakunya kegiatan ini adalah bagi melepaskan diri daripada dikenakan sebarang cukai. Yang pertama, yang kedua, barang yang hendak diseludup dikategorikan sebagai barangan larangan, dan juga yang ketiga, harga sebuah barangan dalam negara dan luar negara mempunyai perbezaan yang amat tinggi. Okay, sekiranya masalah ini makin berlarutan, akan berlakunya kerugian terhadap kerajaan kerana tiada kutipan hasil cukai dijalankan. Okay, kutipan ini sebenarnya tidak melibatkan jumlah wang yang sedikit, malah boleh melangkau ke puluhan juta sahaja bagi isu sindiket penyeludupan ini. Okay, kajian literature yang terakhir bakal saya kupas adalah mengenai isu rasuah di Malaysia. Okay, saya akan mengupas kajian oleh Saradina Muhammad Adnan, di mana beliau menguraikan mengenai punca, kesan dan langkah bagi membendung gejala rasuah telah dibentangkan dalam lampiran kajian ini. Okay, pengisian utama yang dapat saya rungkaikan melalui kajian ini ialah pentadbiran negara akan menjadi huru-hara kesan daripada gejala rasuah ni. Okay, apabila pentadbiran negara mulai lumpuh, kesan lain turut dirasai seperti berlakunya kejatuhan ekonomi, hilangnya kepercayaan rakyat, pengabaian kepentingan rakyat dan sebagainya. Okay, mengambil contoh di negara Filipina, di mana kejatuhan tampuk kepimpinan Presiden Marcos adalah disebabkan oleh gejala rasuah yang diamalkan tidak dapat diatasi. Okay, akhir kata, gejala rasuah ini sebenarnya mampu memusnahkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara akibat mencemarkan etika dan peradaban. Okay, maka jelas dan sudah bahawa melalui kajian lepas ini telah membuktikan di mana isu pemerdagangan manusia, pembalakan haram, penyeludupan dadah dan rasuah merupakan antara kegiatan berekonomi yang mampu untuk menghakis kelestarian etika dan peradaban sesebuah negara. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang subtopik yang seterusnya, iaitu berkenaan tentang metodologi kajian. Okey, apakah itu metodologi kajian? Okey, mengikut slide yang pertama, metodologi kajian adalah kaedah atau metod yang diguna pakai dalam membuat sesuatu kajian bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Okey, untuk penerangan, metodologi kajian ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh para pengkaji untuk membuat kajian, untuk mereka kumpulkan segala maklumat tentang tajuk yang dikaji. Bagi grup kami mengkaji tentang tajuk Black Economy dan Rasuah. Jadi, apakah cara yang kami gunakan untuk kami dapatkan maklumat-maklumat tentang Black Economy dan Rasuah? Jadi, itu adalah metodologi kajian. Okey, sebelum saya terangkan tentang metodologi kajian atau metod yang kami gunakan untuk mengkaji tentang Black Economy dan Rasuah, saya akan beritahu tentang reka bentuk kajian yang digunakan.
Okey, reka bentuk kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik kualitatif. Apakah itu teknik kualitatif? Teknik kualitatif adalah menggunakan maklumat yang diterangkan melalui kaedah deskriptif. Jadi, kami tidak menggunakan sebarang nombor atau sebarang pengiraan dalam kajian ini. Kami hanya menggunakan data yang berbentuk penerangan dan berbentuk perkataan. Okey, seterusnya, jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang telah wujud dan sedia ada, dan data ini juga digunakan semula untuk membuat kajian yang lebih mendalam. Okey, mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat, sekunder itu bermaksud yang kedua. Jadi, ia datang daripada sesuatu yang asal. Okey. Jadi data sekunder ini kami ambil daripada orang yang sebelum telah membuat kajian ini. Jadi, data yang telah sedia ada ini kami gunakan semula untuk membuat kajian tentang tajuk Black Ekonomi dan Rasuah dengan lebih mendalam. Okey, contoh sumber-sumber data sekunder adalah daripada majalah, internet, jurnal, surat khabar dan sebagainya. Kami lebih menggunakan jurnal-jurnal yang dipercayai daripada internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang Black Ekonomi dan Rasuah. Okey, bagi slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang apakah kaedah yang kami gunakan untuk kami mengumpul data-data tentang Black Ekonomi dan Rasuah. Jadi, kami menggunakan rujukan perpustakaan. Apakah itu rujukan perpustakaan? Okey, rujukan perpustakaan ini adalah salah satu cara yang boleh digunakan oleh para pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang tidak memerlukan aktiviti-aktiviti luar dan hanya boleh didapatkan daripada surat khabar, buku atau internet dan sebagainya. Okey. Jadi, kami menggunakan jurnal-jurnal yang dipercayai yang diperolehi di dalam internet bagi mendapatkan maklumat-maklumat tentang Black Ekonomi dan Rasuah. Okey, kajian-kajian yang kami teliti mengenai tajuk ini telah diambil daripada kajian yang berlaku di dalam negara. Jadi, aktiviti-aktiviti seperti pemerdagangan manusia, pembalakan haram, penyeludupan dadah telah kami kaji melalui jurnal-jurnal yang kami jumpai. Okey, setelah kami kaji dan teliti tentang aktiviti-aktiviti yang dinyatakan tadi, kami membuat rumusan tentang maklumat-maklumat yang kami perolehi daripada jurnal-jurnal tersebut. Jadi, itu adalah metod yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat tentang Black Ekonomi dan Rasuah. Sekian, terima kasih. Beralih kepada dapatan kajian dan perbincangan. Dalam kajian ini, kami telah memilih untuk mengupas 4 kegiatan Black Ekonomi paling kerap berlaku di negara ini dengan fokus utama iaitu rasuah, kerana tanpa kegiatan ini, maka tidak akan adalah kegiatan-kegiatan haram lain seperti pemerdagangan manusia, perjudian dan pembalakan haram. Sebelum mengulas isi-isi dengan lebih lanjut, saya akan terangkan perbezaan antara rasuah dan hadiah. Berdasarkan pandangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, rasuah dan hadiah tentulah berbeza. Al-Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa rasuah apa yang diberikan kerana menuntut sesuatu, hadiah pula apa yang disumbang tanpa sebarang balasan. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pula, rasuah dikatakan apa yang diberikan dengan tujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi berdasarkan kedua-dua takrif ini, rasuah boleh dirumuskan sebagai pemberian bersyarat, manakala hadiah ialah pemberian tidak bersyarat. Justeru, niat pemberi dan penerima lah yang menentukan pemberian itu hadiah ataupun rasuah. Pemberi tidak boleh mengharapkan balasan dan penerima tidak boleh berasa terhutang budi sehingga mahu membalas pemberian dengan cara mengambil hak orang lain. Sekarang, kita akan kupas isi-isi penting rasuah secara ringkas. Pertama, sebab berlakunya rasuah. Penyalahgunaan kuasa berleluasa pada hari ini. Sedangkan Perdana Menteri atau Presiden sebuah negara pun ada yang menggunakan kuasa mereka bukan untuk kepentingan rakyat, sebaliknya hanya sebagai kepentingan peribadi. Sebab kedua, budaya memberi yang diterapkan dalam kalangan masyarakat.
Ada golongan mencemarkan budaya ini dengan unsur rasuah. Contoh paling terang ialah pemberian hamper. Mungkin ramai yang beri secara ikhlas, tetapi ada juga golongan-golongan kecil yang sebenarnya berniat rasuah. Seterusnya, kesan rasuah. Rasuah meninggalkan banyak impak buruk kepada masyarakat, seperti projek menjadi terbengkalai dan golongan miskin semakin ditindas. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri dan tidak mengambil kira apa yang terjadi kepada projek tersebut, sama ada siap ataupun tidak, asalkan mereka menerima suapan wang. Orang miskin juga terkesan kerana tidak mampu memberi rasuah seperti golongan-golongan kaya. Mereka ini mampu menyelesaikan masalah mereka dengan hanya menggunakan wang ringgit. Dan akhir sekali, langkah pencegahan rasuah. Yang pertama, dari segi undang-undang negara iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. 4 kesalahan rasuah utama ialah 1. Meminta penerima atau menerima rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi suapan. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Keempat, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai padan awam. Dari segi Islam pula, ada konsep-konsep seperti muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah dan muaqabah yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, muahadah iaitu yakin akan perjanjian dengan Allah. Yang kedua, mujahadah, bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, muraqabah, keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi hamba-Nya. Keempat, muhasabah, menilai kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, muaqabah, iaitu memberi hukuman kepada diri sendiri. Slide seterusnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belai ekonomi. Kita akan pergi yang pertama iaitu pemerdagangan manusia. Maksud pemerdagangan manusia ialah sebarang aktiviti, perdagangan, perniagaan atau perbuatan yang melibatkan migrasi manusia dari luar negara. Masa pemerdagangan manusia ini digunakan sebagai tenaga kerja ataupun buruh paksa di mana-mana perniagaan atau majikan yang memerlukan lebihan tenaga kerja. Ada yang terpaksa menjadi buruh paksa kerana terikat dengan hutang, dan ada juga yang ditipu dengan diberikan janji-janji dapat tawaran kerja dengan gaji yang lumayan. Akan tetapi mereka menjadi buruh paksa yang tidak tentu gajinya dan perlu mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh majikan. Mereka juga dikenali sebagai parti iaitu pendatang asing tanpa izin. Mereka ini menyeruduk ke dalam negara melalui lorong tikus dan memasuki negara serta menetap di dalam negara secara haram kerana tidak mempunyai permit yang sah. Kesan daripada kegiatan perdagangan manusia. Yang pertama, ini akan menyebabkan berlakunya kekecohan dalam masyarakat kerana berlakunya peningkatan jenayah. Pendatang asing yang tidak mempunyai duit atau mempunyai gaji yang sangat sedikit akan bertindak melakukan jenayah bagi mendapatkan duit untuk menampung kos sehari hidup. Yang kedua ialah hilang sifat kemanusiaan adalah untuk mereka yang menggunakan pendatang asing sebagai buruh paksa. Mangsa dipaksa bekerja mengikut peraturan-peraturan majikan dan gaji yang diperolehi adalah sangat sedikit ataupun langsung tidak diberikan gaji. Ini menunjukkan bahawa individu tersebut tidak mempunyai sifat kemanusiaan kerana sanggup menggunakan buruh asing dengan cara yang dipaksa. Mereka juga mungkin bekerja melebihi masa yang ditetapkan dan juga dibayar gaji dengan kadar yang sangat minimal. Dan seterusnya ialah usaha bagi mencegah perdagangan manusia. Usaha bagi mencegah perdagangan manusia adalah dengan mengehadkan kota buruh asing yang diambil oleh mana-mana majikan. Pihak berkuasa boleh melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana syarikat atau perniagaan yang ada mengambil buruh asing sebagai pekerja. Hal ini bagi memastikan bilangan pekerja asing di sesebuah syarikat atau perniagaan tidak melebihi had yang ditetapkan. Selain itu, melakukan kawalan keselamatan yang ketat di setiap pintu masuk negara berserta di kawasan-kawasan yang sering dijadikan sebagai laluan-laluan tikus bagi sindiket perdagangan manusia.
adalah kegiatan dadah, iaitu pertama pengedar dadah dan juga mereka yang menyalahgunakan dadah. So, pengedar dadah ni merupakan mereka yang mengedar dadah dengan menyeludup masuk dadah tersebut dengan cara yang menyalahi undang-undang. So, mereka yang menyalahgunakan dadah pula merupakan individu yang menerima atau membeli dadah yang boleh membahayakan diri dengan kuantiti yang banyak dan mengambil dadah itu dengan cara yang terlalu keras. Seterusnya ialah kesan yang boleh didapati dari kegiatan dadah. So, antaranya ialah pertama, menyebabkan pembangunan dan kemajuan masyarakat terjejas kerana jika semakin ramai individu yang menyalahgunakan dadah, jenis bersedikit akan dapat merebak kepada golongan-golongan muda. Apabila golongan muda sudah terjebak dengan penyalahgunaan dadah, ianya akan memberi kesan yang negatif terhadap masa hadapan golongan muda tersebut. Dan ianya juga akan menyebabkan pembangunan negara pada masa hadapan akan terjejas. Kesan yang kedua, ianya akan menjejaskan ekonomi negara. Contoh, bila seorang pekerja telah mula menaiki dadah dan lama-kelamaan ianya akan beri kesan terhadap kualiti kerja ataupun prestasi individu tersebut di tempat kerja. Ianya akan menyebabkan kurangnya pekerja yang produktif di sesebuah syarikat dan seterusnya akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Seterusnya ialah usaha yang boleh dilaksanakan bagi mencegah penyalahgunaan dadah. Pertama, memberikan pendidikan awal kepada pelajar-pelajar tentang penyalahgunaan dadah dan keburukannya jika mengambil dadah. Kita boleh lakukan kempen ataupun menekankan perkara ini ketika pembelajaran di sekolah. Ini akan memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang penyalahgunaan dadah dan kesannya. So, seterusnya, yang kedua adalah memperketatkan undang-undang tentang kesalahan menyelundup masuk bekalan dadah secara haram. Dengan cara ini, kita dapat mengurangkan lagi kegiatan pengedaran dadah kerana pengedar dadah akan berasa takut jika disampaikan kesalahan. Jenis black ekonomi yang terakhir adalah pembalakan haram. Pembalakan haram adalah satu kegiatan membalak di kawasan hutan atau kawasan hutan simpan dan melakukan kegiatan itu tanpa lesen atau tanpa kebenaran yang sah. So, pembalakan haram ini sering berlaku kerana mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat kerana penjualan balak ini mendapat pulangan yang sangat lumayan. Dengan arti kata lain, pembalakan haram ini juga aktiviti keluar masuk hutan dengan cara yang tidak sah, memproses atau menjual kayu-kayu balak tersebut secara haram serta membalak di kawasan hutan perlindungan. Seterusnya ialah kesan kegiatan pembalakan haram. Hasil daripada kegiatan pembalakan haram ini akan menjadi punca terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Ini akan memberi kesan kepada mereka yang menetap di kawasan tersebut. Kejadian banjir dan tanah runtuh akan menyebabkan penduduk di kawasan tersebut kehilangan harta benda ataupun kehilangan tempat tinggal. Seterusnya ialah akan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna, di mana kesemua haiwan liar dan tumbuh-tumbuhan akan hilang habitat mereka. Perkara ini berlaku disebabkan sifat tamak dan sifat tidak mementingkan kehidupan flora dan fauna. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan menjadi semakin pupus kerana kegiatan pembalakan haram yang semakin berleluasa. Seterusnya ialah usaha bagi mengatasi kegiatan pembalakan haram ini adalah dengan pihak berkuasa perlu membuat tinjauan dengan kerap dan teliti agar setiap kegiatan pembalakan haram termasuk yang melakukan kegiatan tersebut di tempat yang sukar untuk dicari akan dapat dibekas. Yang kedua ialah masyarakat juga mengambil peranan untuk membantu melaporkan kegiatan pembalakan haram yang berlaku di kawasan sekitar mereka. Dengan bantuan daripada masyarakat yang prihatin, dia akan membantu membanteras kegiatan pembalakan haram ini. Okey, dah nak habis dah. Okey, so sebagai kesimpulan, black economy dan rasuah ni susah untuk dikesan sebab dia tak direkodkan kan. Tapi sebesar mana pun, sekecil mana pun benda tu, dia tetap salah di sisi undang-undang. Jadi dapat saya simpulkan di sini, kegiatan ini memang memberi cabaran kepada peradaban manusia. Contohnya judi. Kalau orang tu dia kaki judi, dia sanggup buat apa je untuk berjudi.
dia mengabaikan nafkah terhadap anak, isteri, suami dia untuk semata-mata untuk berjudi. Jadi berlaku kacau bila dalam keluarga. Seterusnya membawa kepada masalah masyarakat. Tengok, simple je. Dia daripada judi tu je, lepas tu dia akan melirik-lirik sampai habis. So, adakah ini contoh yang terbaik yang kita nak sebagai seorang manusia? Of course not. Jadi, dapat dirumuskan bahawa kegiatan bela ekonomi dan rasuah ini akan menghancurkan peradaban manusia. Banyak langkah yang boleh diambil untuk mencegah kegiatan ini. Tapi, apa yang boleh kami katakan, setiap orang mesti mengambil peranan. Sebagai seorang individu, masyarakat dan juga pemimpin sekalipun, setiap orang mesti mengambil masyarakat untuk mencegah. Kita lah, especially individu. Senang untuk kita jaga diri sendiri. Jangan mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Itu saja daripada kami. Thank you.